24 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'da. Seperti biasa tuan-tuan, terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurniaannya kita diberi kesempatan, peluang dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hari ini tuan-tuan kita ganti, jadi kawan-kawan yang tak dapat datang tu terpaksa kena tengok live lah tuan-tuan. Oleh kerana minggu keempat 27 hari bulan ni saya ada seminar terhadap urusan yang lebih ni untuk kita buat, jadi terpaksa kita cancel. Oleh kerana pada awalnya cancel terus, tapi oleh kerana kita sebulan 2 kali takut rugi, kita pun ganti hari ni. Jadi mana-mana yang tak boleh hadir tu tak apa, kita ada rakaman, boleh tengok balik. Baik, kita akan sambung tuan-tuan muka surat 54 sorry 54 ke-9 tuan-tuan, 54 ke-9 masih lagi dalam topik syarat sah mandi dan juga wuduk. Jadi mandi dan wuduk ni pun ada syarat sah, bukan kita fokus tata cara sahaja tak. Tata cara tu memang sangat penting, sebab itulah yang memastikan perbuatan kita itu sah ataupun tidak. Tetapi dia panggil syarat sah sebelum kita mengambil wuduk dan mandi wajib itu juga penting untuk kita ambil kira. Sebab kalau tata cara cantik, mandi sempurna, ambil wuduk sempurna kesemuanya, tetapi dari sudut peraturan sah kita tak patuh, menyebabkan wuduk yang cantik yang kita ambil semua itu, mandi cantik kita ambil itu tidak diterima. Kenapa tak diterima? Kerana kita tidak menjaga peraturan sah yang mesti dipatuhi. Kita sambung yang ke-9. Dia ada 12 peraturan sah. Yang ke-9-nya ialah qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan ke-9-nya daripada 12 syarat sah mandi dan wuduk, tiada memalin, yakni tiada menukar. Ini mudah saja tuan-tuan, tak boleh tukar. Tiada memalin, ini tiada menukar niatnya. Niat mengambil wuduk dan mandi itu kepada tujuan yang lain, kepada niat yang lain. Tak boleh tukar tuan-tuan. Tak boleh. Kita dah duduk tengah ambil wuduk, duduk tengah mandi wajib, separuh buat mandi wajib, tiba-tiba kita tukar niat kepada yang lain. Dah mandi wajib dah. Pada awalnya kita niat separuh badan basuh, tiba-tiba nak tukar niat lain, nak tukar mandi lain. Nak tukar mandi biasa, nak tukar untuk basuh, untuk rasa tak selesa. Kita tukar apa? Nak tukar just untuk nak panggil pun mandi, nak bagi selesa badan. Badan rasa tak selesa, rasa melekit dan sebagainya, maka kita pun daripada mandi wajib asal kita niat, ketika kena air kita niat aku mengangkat ada besar, kita pun ratalah separuh badan, tinggalnya pinggan ke bawah, kita pun niat, tukar niat. Niat apa dia? Tukar niat aku mandi untuk keselesaan, ataupun nak buan rasa melekit badan, berpeluh dan sebagainya. Itu tak sah mandi wajib kita. Tak sah mandi wajib itu tempat basuhan yang baru, bukan basuhan yang asal tu.
Pinggan ke bawah yang kita basuh baru itu tidak dikira. Tapi mula daripada kepala, kita dah niat awal, niat mengangkat hadas, niat mandi wajib, sampai di dada, itu basuhan yang dikira. Sebab basuhan itu memang niat yang okey, niat yang betul. Mula tukar niat lain, pinggan ke bawah, itu tidak dikira, kena basuh lain. Tu memang jangan kita buat. Cuma kita nak tahu info ataupun ilmu. Kalaulah terbuah, tiba-tiba tertukar niat, maka status dia tidak sah, tak boleh teruskan mandi. Maksudnya tak boleh dikira mandi yang kita teruskan dengan tukar niat itu, tak boleh. Tiada mamalik ni, tidak boleh menukar niat mandi wajib dan ambil wuduk itu kepada yang lain, kepada tujuan yang lain, kepada niat yang lain daripada wuduk dan mandi. Tapi kalau sharing tak apa. Itu selalu kita sebut tuan-tuan, bab wuduk dengan mandi dia tak boleh tukar terus. Tapi kalau sambil-sambil okey, sah. Contoh tuan-tuan, mandi wajib tapi sambil-sambil nak hilangkan rasa melekit badan, nak hilangkan daki-daki berpeluh ni, dah berpeluh, dah jogging dah, habis 2-3 kilometer dah, tapi sambil jogging tak, belum mandi wajib. Balik tu baru mandi wajib. Balik jogging ni sambil-sambil berpeluh ni, nak mandi apa? Mandi wajib. Belum mandi wajib. Kita mandi wajib, kita niat aku mengangkat hadas besar, terlintas di hati, sambil mandi nak bagi hilang peluh, sah. Dia tak boleh tukar terus. Tapi kalau ishtirak, sharing serta sambil-sambil boleh. Tu. Seperti contoh yang tak boleh. Contoh mana yang kata tak boleh, tak sah kalau kita niat tukar daripada mandi wajib kepada mandi lain. Seperti diniat mandi untuk tujuan bersejuk-sejuk semata-mata. Tujuan untuk nak hilangkan ketidakselesaan badan dia, berpeluh, melekit dan sebagainya. Semata-mata, maksud semata-mata bukan sambil-sambil. Kalau sambil-sambil itu sah. Adapun jika niat mengangkat hadas serta, ini sambil, niat bersejuk, niat sambil-sambil nak hilangkan peluh, maka iaitu sah wuduknya dan mandinya. Sah wuduk dan mandi. Kita ambil wuduk tuan-tuan, basuh muka, niat apa? Aku mengambil wuduk ataupun aku mengangkat hadas kecil. Sambil terlintas hati dia, sambil nak cuci muka. Muka tak cuci lagi, pagi-pagi ambil wuduk nak basuh, nak solat subuh. Sambil nak basuh ataupun nak cuci muka, maka sah. Yang tak sah ditukar secara total. Tukar terus, bukan wuduk tapi basuh muka untuk bersih muka, itu tak sah. Sambil boleh. Habis tuan-tuan, kita ada satu isu, satu kes sebelum nak masuk nombor 10. Masalah kes, dipanggil perbincangan pokok, perbincangan isu. Jika niat memutuskan wuduk, niat berhenti, dia ambil wuduk separuh, dia stop. Bukan niat tukar, tadi tukar niat kepada tujuan lain. Daripada mandi nak ada besar, mandi nak hilangkan peluh, mandi nak hilang tak selesa badan, tukar terus. Yang ni bukan tukar, yang ni nak stop. Dia tak nak meneruskan mandi wajib. Jika diniat memutus, ini berhenti wuduk dan mandi, dia nak stop mandi wajib, tak nak teruskan mandi wajib. Mandi wajib separuh jalan, separuh baru basuh, separuh lagi belum, dia nak stop, niat tak nak teruskan mandi wajib. Ataupun dia basuh, ambil wuduk, basuh muka, basuh tangan, kepala belum, kaki belum, dia niat tak nak teruskan wuduk. Niat berhenti kita panggil. Niat berhenti wuduk atau mandi, maka tiada batal wuduk dan mandi. Tak batal wuduk mandi. Tak batal itu pada anggota yang telah dibasuhnya. Jadi kalau dia nak stop separuh jalan tuan-tuan,
Anggota yang dah dibasuh dikira. Sebab dia niat cantik awal. Contoh saja aku mengangkat ada besar kerana Allah Ta'ala, ataupun saja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala, ataupun dia ambil wuduk sahaja aku mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Basuh muka sempurna ke semuanya, basuh tangan sempurna ke semuanya. Tiba-tiba sampai nak sapu kepala, dia terlintas tak nak teruskan. Dia stop. Dia pun berhenti buat kerja lain, tak nak stop, nak buat, nak sambung lagi ataupun tak kisahlah, dia tak nak teruskan. Status dia itu memang tak jadi wuduk, tak boleh guna wuduk itu kerana tak lengkap wuduk, tapi tidak membatalkan basuhan anggota yang telah dibasuh. Muka yang telah dibasuh ada niat, dikira. Cuma tak boleh, tak pernah wuduk, dikira. Tangan yang telah dibasuh sempurna, dikira. Maknanya kalau dia nak sambung, tak perlu sambung mula daripada awal, tak perlu. Dikira tiada batal wuduk dan mandi pada anggota yang telah dibasuhnya, basuhnya wuduk dan mandi. Dan kalau dia nak sambung, dan wajib niat pula pada basuh anggota yang tinggal lagi yang baki. Kalau dia nak sambung, sebab yang dah basuh itu tak batal, just niat sambung semula. Contoh tuan-tuan, ini banyak berlaku isu macam ni lah. Isu dia stop, dia nak sambung 2-3 jam baru dia sambung. Ini isu mualak. Contoh macam ni. Contoh, pagi daripada rumah tadi tuan-tuan, kita basuh muka, niat ambil wuduk, basuh muka, niat ambil wuduk, basuh tangan, sapu kepala, kaki belum sempurna wuduk dia, belum, sebab kaki masih tak basuh. Tiba-tiba dia stop lama 2-3 jam. Sama ada dia niat stop ataupun tak niat lama, ataupun kena niat semula balik. Kalau dia tak niat stop tuan-puan, dia niat nak basuh di surau, ketika sampai di surau tak perlu niat semula. Dia ada 2 isu tuan-puan. Kalau dia stop, maksud stop ni aku niat berhenti, tak nak sambung. Ketika 2-3 jam lagi, ataupun contohnya sampai di surau tuan-puan baru nak basuh kaki, dia niat di rumah tadi nak berhenti, tak nak teruskan, sampai di surau wajib niat semula. Kan di surau ni baru dia nak basuh kaki, nak solat duha, nak guna wuduk tadi, sampai di surau walaupun dah beza 3 jam, dia niat semula ketika basuh kaki. Bukan niat mengangkat hadas, niat sambung je. Supaya membezakan di antara basuh kaki itu perbuatan biasa dengan basuh kaki itu ibadah. Itu nak kena niat semula, niat sambung anggota wuduk yang kita stop tadi. Tetapi kalau ketika di rumah tadi dia tak niat nak berhenti, dia niat memang dia nak sambung di surau. Sampai di surau tuan-tuan tak perlu niat sambung semula, jah basuh. Cuma ketika dia basuh kena realize lah, dia basuh ini sambung anggota wuduk. Itu beza. Kenapa boleh buat macam tu? Kerana mualak itu sunat bukan wajib. Wuduk dan mandi ni tuan-tuan kena ingat, dalam mazhab kita tak wajib mualak. Maksudnya tak wajib basuh mesti terus lengkap dalam satu masa, tak wajib. Contoh tuan-tuan, kita mandi, anggota wuduk kan dia ada 4 anggota wajib, tak campur yang sunnah. Muka 1, tangan 2, kepala 3, kaki 4. 4 anggota wuduk ini wajibnya apa dia? Wajibnya bertersusun. Maksudnya wajib secara tertib. Susunan itu wajib. Mesti dibasuh muka dulu, kedua tangan, ketiga sapu kepala, keempat kaki. Wajib tertib. Tetapi istilah yang kedua mualak tak wajib. Mualak apa dia? Mualak basuhan 4 itu berturut-turut. Selepas basuh muka terus tangan, lepas basuh tangan terus kepala, selepas basuh kepala terus kaki. Itu dipanggil bahasa akademiknya mualak. Berturut-turut, tak diselangi dengan pekerjaan lain, tidak diselangi dengan stop yang lama.
Itu wajib ke sunat? Mazhab kita sunat. Nak dapat pahala, buat terus package, jangan stop untuk dapat pahala sunat. Tetapi kalau kita stop tuan-puan, basuh muka, basuh tangan, mualat, dapat pahala 2 mualat. Basuh kepala, mualat, dapat pahala 3 mualat. Yang tak mualatnya kaki. Kaki 2 jam baru kita basuh. Boleh? Boleh. Kenapa? Kerana kaki dan anggota-anggota lain tak wajib mualat. Hanya sunat mualat. Maknanya kalau kita buat 3 anggota mualat, kita dapat pahala mualat 3. Pahala mualat yang keempat tak dapat. Boleh kita buat basuh kaki di surau, tapi ambil wuduk di rumah. Cuma ambil wuduk di rumah tu tak sempurna wuduk, kerana belum sempurna anggota terakhir. Nak nama wuduk, kena sempurnakan anggota terakhir baru nama wuduk. Sebab wuduk itu nama. Sebab itu tuan-puan, apabila kita kenal beza nama dengan musamma, nama dengan diri, kita akan sebut satu benda spontan dalam minda kita, dia ada kerangka. Contoh, tuan-puan sebut wuduk, adakah terbayan waw, dha, waw, hamzah ataupun w tu, eja Melayu tu, wuduk, u d h u k tu, wuduk, ataupun terbayan diri dia, terbayan basuh muka, tangan, sapu kepala, kaki. Kita akan terbayan bukan ejaan namanya, tapi kita terbayan kerangka dirinya. Kita nampak dalam minda kita spontan 4 ini, muka, tangan, siku, muka, tangan, kepala, kaki. Itulah dia wuduk, diri wuduk. Sebab itu apabila orang basuh 3, kita terus spontan kita kata ini bukan wuduk, kerana belum lengkap juzuk yang terakhir, belum lengkap diri dia. Tak boleh nak nama wuduk. Terbayang di minda, 3 baru ni, 1 juzuk mana, kaki belum dibasuh, maka tak boleh nama wuduk. Itu beza orang mengenal wuduk yang sebenar dengan orang kenal wuduk sekadar nama. Orang kenal salat, SOLAT pada namanya, dengan orang kenal salat pada dirinya. Sebut sahaja aku sembahyang, terus ketika dia niat tuan-puan, dia bukan niat ismun, bukan niat diri, bukan niat nama, tapi dia niat diri. Tu beza. Sembahyang terus nampak, bukan bela. Kenapa dia tak bela? Kalau belum belajar sebut sembahyang, tak nampak. Nama je. Nama je duduk di bibir, sembahyang, sembahyang, sembahyang. Tapi apabila kenal sembahyang, belajar sembahyang, modul sembahyang, terus kita nampak sembahyang, nampak 13 juzuk yang kita akan buat dan kita akan baca. 13 juzuk. Juzuk itu dipanggil sebahagian daripada diri sembahyang. Itu beza orang kenal nama dengan orang kenal diri. Sebab itu tuan-puan, kita belajar apapun untuk mengenal hakikat diri, bukan sekadar nama. Nama dah dulu, sekolah rendah dulu, zaman tadika dulu, kita dah diperkenalkan nama, kita dah diperkenalkan rukun sembahyang, kita dah diperkenalkan wuduk, kita dah diperkenalkan rukun wuduk, tapi kita tak diperkenalkan secara detail apa dia diri wuduk, apa dia diri sembahyang. Itu beza kenapa kita meneruskan pengajian sampai mati. Kerana semakin kita belajar, semakin kita kenal hakikat satu benda. Sekali sharing. Adakah boleh campur? Ada orang tanya, adakah boleh campur mandi wajib? Mandi wajib kan nak hilangkan hadas besar, dengan mandi sunat. Ishtiraklah dan macam solat fardu campur dengan sembahyang sunat. Jawab dia tak perlu campur, tak boleh campur. Bukan tak boleh, tak perlu. Sebab kita angkat hadas besar, terangkat hadas kecil. Satu. Cuma mungkin soalan dia ni, dia nak tanya sunat yang mandi sunat yang khas. Contoh mandi sunat hari Jumaat, mungkin macam tu. Itu tak boleh, kena asing-asing. Tapi kalau dia ada 2 hadas, hadas kecil auto, hadas besar, hadas kecil auto. Cuma ada isu-isu tertentu je yang tak batal hadas kecil kan. Boleh tak dia angkat 1 terangkat 2? Ya. Yang tu angkat hadas besar, hadas kecil pun terangkat.
Jadi kalaulah dia nak tanya tadi hadas besar, kita mandi wajib, dalam yang masa yang sama kita nak niat mandi sunat Jumaat. Niat yang sama. Itu kena asin-asin lah kalau muktamad. Asin-asin. Ya? 2 kali mandi. 2 kali mandi itu qaul muktamad. Kena buat 2 kali mandi sebab niat berbeza. Niat satu akan ada besar. Satu niat mandi Jumaat. Mandi sama, praktikal sama, basuh semua basuh. Cuma kena 2 kali basuh. Basuh kali pertama mandi wajib. Basuh kali kedua mandi sunat. Sunat apa? Sunat Jumaat. Kalau total basuh 6 lah, 3-3. Ada kecil. Tak payah. Tapi ingat ketika kita mandi tu jangan sentuh, jangan berlaku perkara batal. Tapi kalau duduk tengah, kan masa kita mandi wajib kan kadang-kadang tangan ini tak duduk diam. Ni duduk sentuh macam-macam kan. Kita kan nak merata kan. Nak merata sampai habis tersentuh alat kemaluan kita. Itu tak boleh. Sebab dalam masa yang sama kita melakukan perkara yang manik. Manik ni perkara yang boleh berlakunya hadas kecil. Itu kena ambil hadas lain. Tapi kalau kita mandi dalam sungai, contoh selam terus naik, tak ada pun rata-rata, tak ada, terus tak perlu ambil wuduk. Tak confident je lah. Aku ni betul ke tak ni tak ambil wuduk ni. Ambil wuduk berapa dah hadas terangkap. Dua-dua hadas besar terangkap, hadas kecil terangkap. Sebab kita basuh dalam sungai mudah sekali tenggelam je. Jadi basuhan tu tuan-tuan, kita ulang sekali sebab kita kadang-kadang tak realize sangat. Maksudnya tak berapa nak alert tu kurang pada basuhan itu. Basuhan wajib, basuhan sunat. Kalau kita mandi wajib, kali pertama basuhan itu wajib, kali kedua sunat, kali ketiga sunat. Sama wuduk dia sama aja. Implement dengan wuduk sama. Wuduk setiap anggota, kali pertama wajib, kali kedua sunat, kali tiga sunat. Sama, cuma kita saja jangan bilang. Mandi wajib ni tuan-tuan, mandi puas lagi tak puas tak keluar. Sama dia buat dengan mandi haruh. Mandi haruh okey. Kalau mandi wajib dia tak boleh samakan dengan mandi nak ke ofis, mandi nak ke tempat kerja, itu setengah jam. Mandi wajib setengah jam tak boleh, dia makruh. Dia kena ada perkiraan. Kali pertama dah rata seluruh badan rata dah. Kalau tak rata kena mandi basuh lagi. Kali pertama tu tuan-tuan dah rata dah. Sebab tu kena tahu mana anggota yang nak diratakan. Dah rata dah sekali, cukup. Jangan lebih tak boleh. Masuk kali kedua. Kali kedua lagi mudah. Sebab kali pertama dia dah rata dah sekali, kali kedua rata sekali, 2, dan kali ketiga rata. Cukup 3. Cukup 3 tuan-tuan, stop. Jangan tak puas lagi, tak nak sejuk lagi, panas lagi. Itu makruh, tak boleh. Keluar tanda. Keluar masuk balik. Masuk apa ni? Mandi biasa. Dan tak puas, kena mandi biasa baru puas. Jangan campur dengan mandi wajib, tak boleh, makruh. Tapi kalau mandi biasa tak jadi isu. Duduk setengah jam tak apa air kita. Duduk dalam bak tu, orang rumah dia ada apa panggil? Batak tu. Duduklah sejam pun bagi beku dalam tu pun tak apa. Sebab apa? Air kita tak menjadi. Dan kenapa tak makruh? Tadi air kita juga makruh. Itu ibadat. Kalau ibadat dia ada hukum, ada lebih basuhan dia lebih makruh. Basuhan yang terlebih itu makruh kena air kita. Sebab basuhan ibadat. Tetapi kalaulah bukan ibadat, mandian biasa, maka dia tidak ada hukum. Sebab air kita. Habis. Settle case yang pertama. Masuk yang nombor 10 tuan-tuan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Jadi isu ni diambil daripada kitab mana? Intaha. Bujarmi Sani, juzuk yang kedua, muka surat 15 tuan-tuan. Bujarmi itu maksudnya Bujarmi Fathul Wahhab. Sebab dia dipanggil itlaq Bujarmi. Ya, Bujarmi lain pun banyak. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan ke-10 tuan-tuan. Kita nak habiskan hari ni. 12. Dan ke-10-nya basuh lebih. Yang mudah kita ekspres tuan-tuan. Ini mudah, kita dah banyak kali ulang ini. Dan basuh lebih sedikit daripada qadar yang wajib basuhnya.
Ini isu wuduk tuan-tuan. Mandi tak apa, mandi satu anggota je. Dia tak ada pelebih mandi. Mandi memang dia kena basuh semua daripada hujung kepala sampai hujung kaki. Semua kena basuh satu anggota. Mandi dia sangat simple. Tapi kalau wuduk, dia ada kadar yang wajib zati. Dia ada kadar yang wajib aridi. Dia ada border sempadan sunat dan afdal. Ini yang mana ni? Ini dia kata basuh lebih sedikit lebih daripada kadar yang wajib basuh, kadar yang wajib zati. Ni kita dah sebut sebelum daripada ni tuan-tuan. Kita dah sebut sebelum daripada ni. Kadar yang wajib zati. Wajib zati ni iaitu betul-betul tengah tempadan, betul-betul garisan. Tengah garisan itu wajib zati. Wajib nisbah diri sempadan itu zati. Maka kita lebih sedikit itu, sedikit sahaja daripada kadar garisan yang wajib, itu adalah wajib. Cuma kalau orang tanya apa wajib dua-dua ni, kalau tak ingat nama tak apalah, kalau ingat nama lagi bagus. Wajib garisan itu dipanggil wajib zati. Wajib nisbah zat, nisbah garisan. Zat tu diri asalnya, maksudnya garisan. Yang kedua, wajib apa? Wajib aridi. Wajib aridi ni banyak tuan-tuan. Cuma kita tak ingat aja. Kita ingat wajib-wajib je. Wajib aridi banyak. Makruh pun banyak, makruh aridi. Cuma kita tak ingat. Kita ingat makruh wajib, makruh wajib. Sunat. Itu je. Wajib aridi. Macam tuan-tuan datang hari ni, belajar. Yang wajib zati ni ialah menuntut ilmu fiqh itu. Kadar asas. Kalau kadar lebih tu fardu kifayah. Kadar asas tu fardu ain. Mencari ilmu berkaitan dengan tata cara sembahyang yang sempurna, yang asas, itu wajib, bukan sunat. Kalau sunat tu kita tak datang jauh-jauh ni. Yang wajib yang kita usaha datang juga. Apa nama ni, urusan lain kita terpaksa stop. Kenapa? Karena wajib. Tapi wajib apa? Wajib zati. Diri tahu tata cara solat wajib zati. Bukan bergerak, bukan datang, bukan tuan-puan belajar, usaha menuntut ilmu yang kita panggil belajar, berusaha menuntut ilmu, mencari ilmu sehingga tahu, itu adalah wasilah, itu adalah wajib aridi. Itu beza di antara wajib aridi dengan wajib zati. Sebab tu kalau orang tak faham, dia panggil pak pandai tu apa. Dia ni orang bela, orang pening. Dia kata mana ada dalam Quran suruh orang panggil apa? Suruh belajar, menuntut ilmu. Hadis adalah talabul ilmu tu hadis, talabul ilmi tu hadis, tuntut ilmi tu, tuntut ilmu. Dalam Quran kata iqra, baca. Dia suruh baca je, dia kata, bukan suruh mengaji. Dia tak reti. Fa'lam tu kan dalil wajib kenal Tuhan. Fa'lam, naklah kamu kenal. Fa'lam, naklah kamu tahu berkaitan dengan ciri ketuhanan. Dia tak suruh pun naklah kamu keluar mencari ilmu. Nampak tak? Yang wajib zati ataupun dipanggil maqasid objektif ni ialah wajib mengetahui ataupun tahu berkaitan dengan ciri ketuhanan. Dalam fiqh wajib mengetahui, tahu berkaitan dengan tata cara ibadat yang sempurna. Itu wajib zati. Wajib aridi apa? Wajib aridi perantaraan untuk tahu. Macam mana nak tahu? Duduk di rumah tak akan tahu. Tiba-tiba ilham datang. Itu lain. Itu dipanggil laduni. Laduni. Tu ramai orang ini nak laduni, duduk rumah tuan-puan jatah, jogging-jogging pagi Ahad, exercise jogging. Kita pun jogging juga tuan-puan, tapi oleh kerana ada hari ni tak boleh jogging lah, jogging hari lain. Weekday boleh jogging, weekend tak boleh jogging lah, sebab weekend penuh dengan kuliah. Isnin boleh jogging. Dia kata kerja Isnin Ustaz, jogging sebelum kerja. Masuk kerja pukul 8, jogging pukul 6 pagi, pas subuh terus jogging. Ataupun jogging belum subuh. Duduk cari masa jogging waktu nak pergi kerja, memang tak dapat lah. Itu dia panggil alasan. Kita mencari alasan saja.
Sebab kita tak nampak. Apabila kita nampak satu benda tuan-tuan, alasan tak akan nampak. Tidak ada lagi alasan. Sebab benda yang kita nampak itu besar. Baik. Jadi tuan-tuan, beza secara detail. Kalau secara umum kita panggil wajib semua. Wajib dah datang. Rekod wajib tuan-tuan, catatan wajib mula daripada rumah lagi. Tuan-tuan keluar tu dah dikira perjalanan yang wajib. Datang duduk yang wajib. Dengar pahala yang wajib. Balik ke rumah balik, perjalanan dikira perjalanan wajib. Wajib apa? Tak tahulah. Jangan tanyalah, aku pun tak tahu lebih-lebih. Tak apa dah, kita tahu dah dapat pahala wajib. Tapi kalau detailnya, wajib aridi. Kenapa? Kerana berusaha untuk mencari ilmu. Kerana ilmu, tuntutan mencari ilmu tu, tuntutan tahu itu wajib zati. Berusaha mencari ilmu sehingga tahu, apapun usaha kita, semua dapat wajib. Semua dapat. Usaha tak kisah, asalkan ada kaitan usaha, ada kaitan dengan ilmu, semua dapat tuan-tuan. Semua pahala dapat. Tuan-tuan terpaksa belanja untuk dapat ilmu. Perbelanjaan itu dikira perbelanjaan wajib. Tak kisahlah belanja nak beli pen, belanja nak beli buku kitab, belanja nak beli rahal, belanja nak beli apapun, dikira perbelanjaan wajib. Sebab ilmu yang kita nak adalah ilmu wajib. Sebab tu orang support. Bukan kita je, kita ni belajar. Orang lain tak sempat belajar, dia support kita, tetap dapat pahala wajib. Tetap dapat pahala wajib. Bagi isteri yang tak sempat datang, dia tolong siapkan suami dia, tolong siapkan baju untuk suami. Apa saja dia support tuan-tuan, semua dapat pahala wajib. Geng-geng hak duk sedia makanan tu. Dia dengar sambil duduk bekerja aja. Geng apa kita punya AJK penyelia tu. Dia tukang sediakan makanan, tukang buat air untuk kita. Kita saat lagi pergi ngap je. Tu tugas kita makan, tugas kita belajar, tugas dia orang sediakan makanan, tugas dia orang sediakan tempat untuk kita makan, memudahkan kita. Semua dapat pahala. Sebab ada kaitan dengan wajib, pahala wajib. Itu orang nak kena nampak tuan-tuan. Barulah dia tak rasa apa pun. Dia rasa semua urusan dia buat dapat. Ada yang mengasuh pun ada, dapat pahala wajib tu. Saya ni kalau tak ada orang mengasuh anak tuan-tuan, tak dapat mengaji, tak dapat datang mengajar. Anak kecil pun ada. Ada kecil lagi. Ada lagi anak kecil. Walaupun kecil dah 4 tahun tuan-tuan, tapi kalau tak mengasuh, tak boleh. Ada orang tolong mengasuh, terjenuh saya nak bawa. Ada kata ini semua tugas mengasuh bukan isteri, ini untuk laki. Bawa lah kita. Nasib baik ada orang mengasuh di rumah. Pahala tetap dapat. Pahala yang kita buat, pahala wajib dapat kepada orang tukang mengasuh anak kita di rumah. Bukan tugas beranak je kita. Mengasuh pun nak kena tugas juga. Tugas makan minum tak sempat pagi tadi tuan-tuan, bangkit pagi kaduh nak tengok kitab dan sebagainya. Orang lain tolong masak, dapat pahala dia masak. Pahala apa? Pahala wajib. Kerana tolong untuk kita sediakan ke tempat yang wajib. Itu dia panggil wajib aridi tuan-tuan. Ingat itu wajib aridi. Habis settle. Dia termasuk kaedah ni tuan-tuan, nombor 10 ni, kaedah apa dia? Ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Banyak. Kita bagi satu contoh saja, contoh banyak. Sama juga dengan contoh tuan-tuan kerja. Nanti itu kita masuk dalam kitab tasawuf nombor 3 nanti. Nombor 3 nanti sama juga. Cuma kita tak nak bagi contoh sekarang sebab dia ada khusus contoh dalam kitab yang ketiga, iaitu orang kerja dia niat untuk mendapat nafkah wajib, apa saja usaha ke tempat kerja dia akan dikira pahala wajib. Habis nombor 11. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan ke-11 daripada 12 perkara syarat sah bahawa tahqiq akan sesuatu, bahawa tahqiq, bahawa yakin, tahqiq ni yakin tu ataupun confirm, tahqiq ni confirm ataupun yakin lah, bahawa yakin akan sesuatu. Sesuatu tu kena pada apa tuan-tuan? Hadas kecil atau besar. Sesuatu tu maksudnya wuduk. Hadas kecil wuduk, hadas besar mandi wajib lah. Hadas besar tu sebab tu kena mandi wajib. Yakin ada wuduk ataupun tak ada wuduk. Dia panggil yakin
tak ada wuduk lah. Yakin hadas kecil, tak ada wuduk. Yakin hadas besar, junub. Yang menghendaki bagi wuduk dan mandi, kena yakin dia ni tidak ada wuduk dan yakin dia ni junub. Yakin dia berjimat, baru kena mandi wajib. Kalau tak yakin meluar mani ke dak, mani ke madhi, mani ke madhi, mani ke madhi, tak yakin. Dia mimpi, ini untuk orang muda-muda tu kan. Orang hak gain ada pasangan tak ada mimpi apa dah. Ya, dia tak yakin dia mimpi. Aku keluar ni air apa, air kecil ke air apa? Tak yakin semalam bermimpi. Patut ciri air mani tak ada, sama dengan ciri air biasa. Tu dipanggil tak yakin. Dia kena yakin. Yakin ada hadas. Sama ada hadas tu besar, kena yakin ada besar, dan kena yakin dia ini hadas kecil, dipanggil tak ada wuduk. Kena yakin tak ada wuduk. Bagus sah niat dia. Tak boleh niat dalam keadaan tak yakin. Niat dalam keadaan syak. Batal wuduk, batal ke wuduk, batal ke wuduk. Ada ke wuduk, ada ke wuduk, ada ke wuduk. Senang ambil. Memang tak sah dia ambil wuduk tadi. Sebab wuduk dia ada. Sebab dia tak yakin wuduk dia ni batal. Tak yakin batal. Duk confuse, duk syak. Batal ke tak? Batal ke tak? Ada ke wuduk, ada ke wuduk lagi, ada ke wuduk lagi. Itu dia kena kembali balik kaedah hasad. Tidak cerita bawah. Dan mandi, yakni tahqiq, yakni yakin ni pasti ia seseorang itu ada hadas. Itu dipanggil tahqiq, akan sesuatu yang menghendaki bagi wuduk. Maksud bahasa kita tuan ni bahasa akademik. Bahasa kita apa? Bahasa kita confirm tak ada wuduk. Jangan syak. Kalau syak diambil dalam keadaan syak tuan tak sah. Tu ramai orang lain hidup buat. Wuduk ada lagi tak? Ambil lah senam. Ambil senam itu tuan, dia nak kira mudah, tak sah wuduk dia. Sebab apa tak sah wuduk? Tak dikira wuduk? Sebab wuduk dia dikira ada. Orang yang syak, ada ke tak ada, ada ke tak ada, ada ke tak ada, dikira asal tadi ada ke tak ada. Ada dikira wuduk dia ada. Maka ambil wuduk dalam keadaan syak, batal ke tidak, batal ke tidak, batal ke tidak, maka niat dia tidak sah. Kerana niat orang yang nak ambil wuduk disyaratkan mesti confirm, mesti pasti dia ada hadas. Pasti dia tak ada wuduk, baru boleh niat aku mengangkat hadas. Nak angkat hadas ni kena pasti ada hadas. Jangan angkat hadas dalam keadaan tak pasti ada hadas. Macam mana tak pasti? Syak. Batal ke tak lagi, batal tak lagi, batal tak lagi, terus senang batal. Sebab tu selalu kita cerita, jangan ambil wuduk dalam keadaan syak, yakin pasti dulu bagi batal wuduk. Kalau syak batal ke tidak, batal ke tidak, batalkan wuduk dulu. Batalkan dulu. Barulah kita ambil. Ini dah kira mudah ambil. Dah nak kira mudah sebenarnya, sebelum ambil batalkan dulu. Baru boleh confirm. Confirm batal. Ini dah ambil, dah kira mudah. Batal dah lagi, batal lagi, tak apa je, ambil lah senang. Bukan Allah payah apa nak ambil air duk ada tu. Duk kira macam tu tuan. Dia tak tahu kesan. Orang yang syak mengambil wuduk dalam keadaan syak, sebab syarat dia nak ambil wuduk pasti ada hadas. Sebab dia nak angkat hadas. Sebab tu kena pasti ada hadas dulu. Ini hadas tak pasti tiba-tiba nak angkat. Tak boleh. Sebab tu pastikan ada hadas. Kalau orang yang mengambil wuduk dalam keadaan tak pasti dia ada hadas, tak confirm dia batal, dia ada dua implikasi hukum. Pertamanya tuan-puan, wuduk dia, niat dia tidak sah, tak dikira wuduk. Kenapa? Kerana asal wuduk dia ada. Hukum yang kedua, kalau dia ambil di rumah, makruh. Menggunakan air yang bukan keperluan untuk ibadat, makruh. Tetapi kalau dia menggunakan air milik ammah, jihah ammah, milik awam, surau dan masjid, hukumnya adalah haram. Kenapa? Kerana ini bukan keperluan ibadat. Tiba-tiba dia menghabiskan air bukan untuk ibadat. Sebab basuh muka dia bukan basuh ibadat. Nak ibadat pasti dulu angkat hadas. Ini tak pasti angkat hadas, tak dikira. 3 kali dia basuh tuan-puan, itu dikira membazir air dari sudut agama. Dari sudut kita ambil wuduk, kita bagi. Ambil wuduk apa? Wuduk tak confirm ada ke tak ada.
Confirm dulu baru boleh ambil. Ini tak confirm ambil. Jangan guna air surau dan air masjid. Ya. Mengantuk. Yang tu tak apa, bukan ada tujuan. Tujuan, kalau ada tujuan walaupun bukan tujuan ibadat, tujuan untuk kepentingan. Asalnya tuan-puan, asalnya begini. Untuk tujuan surau tu dia panggil apa tau? Dia panggil, kalau jihad ammah ni maknanya harta awam tuan-puan, kena betul-betul kena tengok fungsi dia. Tak ada fungsi tak boleh guna. Ini apa Zul tanya, bagus soalan dia. Kalau mengantuk ke boleh tak nak guna? Kan bukan ibadat itu mengantuk tu. Basuh air masjid buat apa je? Air masjid diguna untuk wudu. Air masjid ni guna untuk mengangkat hadas besar. Mandi wajib, boleh mandi wajib lah. Kalau lah terkeluar air mani dalam masjid, pergilah mandi kat masjid tu. Tak payah balik ke rumah. Tapi janganlah berhadas di rumah datang mandi masjid. Itu kacau. Nak jimat air rumah dia. Tak ni. Kalau berlaku perkara mengadah besar di masjid, tak perlulah balik rumah. Mandi wajib di masjid. Itu tujuan dia asalnya. Asal tujuan dia ammah. Tapi kalau kita tengok pada urufnya, pada uruf ni ahli jabatan kuasa, sebab dia ammah ni tuan-tuan, harta awam, syarak membenarkan ataupun memberi kuasa autoriti kepada pihak pengurusan. Untuk apa? Untuk membenarkan penggunaan berdasarkan kepentingan syarak dan juga kepentingan semasa. Syarak tu of course memang dah boleh buat, boleh, tapi kepentingan lain daripada syarak itu, kalau pihak pengurusan fikir dan dia benarkan, boleh guna. Contoh mandi tuan-tuan. Mandi ni mandi harus, bukan mandi wajib, mandi harus. Kan ada masjid yang buat bilik mandi. Boleh ke tidak? Boleh. Sekiranya pihak pengurusan memikirkan dengan keuangan dan sebagainya cukup untuk memberi kemudahan kepada jemaah, boleh. Walaupun itu bukan panggil kepentingan dalam agama. Boleh. Begitu juga kalau pada urufnya kita tengok basuh kaki untuk kotor kan tak wajib kotor. Tak wajib basuh, boleh tak basuh di masjid? Pada urufnya memang pihak masjid ni dia tak kelarang. Kalau kadar nak basuh kaki yang kotor, boleh basuh kaki. Bukan basuh wuduk tuan-tuan, basuh kaki je. Boleh. Lepas tu kalau nak basuh muka-muka kotor, sama lah tu. Muka-muka kotor, muka ni rasa tak selesa, mengantuk dan sebagainya, boleh tak? Boleh. Kalau kita rasa bahawa tidak ada larangan benda-benda yang macam tu pada urufnya, maka boleh guna. Cuma jangan guna yang lebih-lebih lah. Sebab dia kira macam mandi lah tu. Kira macam mandi. Ada orang tuan-tuan kan, orang yang tak elok dengan harta tuan-tuan, dengan pengguna harta awam dari sudut perspektif agama ni, dia hantam je. Basuh begok anak bukan pada tempat dia, basuh begok ditandas. Tiba-tiba dia hantam basuh begok anak tempat orang ambil wudu. Haram. Sebab itu terpaksa ahli jabatan kuasa sediakan tulis signboard, dilarang kencing. Dilarang kencing dan basuh berak baby. Ini tempat mengambil wuduk sahaja. Nasib baik tak rebuh. Bodoh. Kalau JK bengan sangat, dia kata apalah tak reti sangat basuh berak anak pun di tempat ambil wuduk. Haram itu. Kata itu bukan penggunaan yang diperuntukkan. Mentang-mentang free orang kita tuan-tuan, free je dia nak. Dan free pula dia nak. Hak orang. Hak dia tak nak. Hak dia payah nak bagi. Hak orang nak parking free. Parking berbayar menyumpah maki. Itu harta orang. Kok dia lah dia nak bayar apa pun. Dah kita nak terpaksa guna, terpaksa terbayar. Sebab kita nak guna parking. Sebab itu harta dia. Walaupun harta itu berada di bawah bidan kerajaan tempatan PBT, kita tak boleh maki. Itu ya dia kerajaan. Tapi mungkin dia mengambil kira kepentingan yang mereka perlu. Nak kena charge kepada rakyat. Tak boleh maki juga. Tak dikira dia mengambil cukai. Bukan. Yang haram adalah cukai. Itu bukan cukai. Itu ada imbal balas. Ditetapkan. Dia mengambil harta rakyat dengan cara sebenar. Rakyat tak nak, tak payah bayar. Tak payah parking tempat yang berbayar.
Tapi kalau cukai semua kena. Tak ada pilihan. Cukai lain. Boleh tu Cuma jangan kerja pasal muka je lah. Sekejap pasal muka, sekejap pasal muka, sekejap pasal muka. Yang tu yang tak boleh. Itu saja-saja pula. Adapun tuan-tuan, tengok adapun jika tiada tahqiq ada hadas. Ini kita dah faham tadi, kita dah sebut. Tak confirm, tak pasti ada hadas. Seperti asalnya ia ada wudu, dia ada wudu asal tadi. Belum datang masjid tadi, belum datang surau, ada wudu tuan-tuan. Datang surau, duduk setengah jam, duduk 1 jam, kacau. Ada tak lagi tu. Kemudian ia syak, ia ragu-ragu, adakah ia seorang itu berhadas? Ada wuduk tak lagi? Berhadas ni mana tak ada wuduk? Atau tiada berhadas, atau belum batal. Tiada berhadas ni belum batal. Berhadas tu batal. Maka jawab jika maka ni. Bukan tafriq. Maka jawab, tiada sah niat mengangkat hadas. Niat mengangkat hadas dalam keadaan ragu-ragu. Batal ke belum, sedangkan asal sebelum dia datang surau dia dah ambil wuduk. Kalau asal belum datang surau dia tak ada wuduk, memang tak ada masalah apa itu sah ambil wuduk. Sebab memang dia asalnya tidak ada hadas. Asalnya dia tak ada wuduk, berhadas. Dan jikalau sekalipun wayah ni, jikalau kemudian selepas daripada sudah ia seorang niat mengangkat hadas, baru yakin ia seorang itu ada hadas sebelumnya, walaupun begitu tuan tak sah. Contoh tuan, ketika dia niat tadi ragu-ragu, selepas dia niat siap semua, baru confirm memang dia tak ada wuduk, tak sah wuduk dia. Dia nak sebelum niat tu kena confirm dulu. Jangan selepas niat baru confirm. Tak boleh. Sebelum niat confirm pasti ada wuduk. Pasti tak ada wuduk, baru boleh ambil wuduk. Jadi kesimpulan tuan-tuan mudah nak faham. Niat ambil wuduk pasti kita tak ada wuduk. Jangan ragu-ragu ada tak ada tak boleh. Kena wuduk. Sebab tu tok guru saya dulu mudah aja diajar. Batalkan dulu. Tu isu selak kain tu. Tu anak murid tanya, nak batal macam mana tu? Pening dia nak batal. Nak batal pun kena tanya juga. Macam mana nak batal tu? Takkan nak terang nak bagi kentut keluar. Payah. Itu satu hal. Tu cikgu tu guru kata, Allahu Akbar. Ni mana ajar selak kain. Kita pun selak tahu bahawa selak kain batal, perkara batal wudu. Bukan. Itu kinayah. Selak kain pegang benda hak ada dalam kain tu. Itu dia nak cerita. Orang dulu beralas, berlapik, berkinayah. Jenis budak hak luruh benda tu, umpama jenis pak pandai. Oh, selak kain batal wudu. Bukan selak kain macam tu. Selak kain, angkat kain, pegang benda hak ada dalam kain. Dia nak ceritanya pegang kemaluan, tapi orang tua ni dia malu cerita direct. Kita jenis cerita hak betul. Ada satu tempat saya mengajar tuan-tuan. Dia orang lain tu semua mengajar tafsir hadis. Saya je mengajar fiqh. Saya je ni transparent. Saya tak cerita, saya kata fiqh kena cerita betul. Kalau benda tu sebut berok, saya akan sebut berok. Dia nak berlembut, kena sebut qada hajat. Halaqah dubur, saya sebut lubang jubur. Dia kata ustaz ni tak tahulah bahasa dia kata. Dia kata malulah kita dengar ustaz tu mengajar. Tapi dia datang jugalah. Permulaan dia tak kenal saya lagi tuan-tuan. Apabila dia dah kenal, okeylah. Saya kata tak boleh tuan-tuan nak beralah. Nanti tuan-tuan tak faham. Kalau saya kata halaqah dubur, saya tak translate lubang dubur itu, tuan-tuan tak faham. Duk main halaqah dubur lembut bunyi. Faham ke tak? Tak faham pun. Qada hajat. Tak faham apa dia qada hajat. Sebut direct. Berak, cuma sebut dalam bahasa standard lah. Bukan berak. Itu je kita betulkan. Dia kata, ustaz tu dia kata jenis transparent betul lah. Malu kita dia tu. Kebetulannya game saya ajar tu ialah kuliah muslimah. Muslimi ada 2-3 orang je. Nasib baik ada, tidak saya seorang aja muslimi. Muslimah dia malu lah tu pan sebut benda-benda macam tu. Habis.
Dan jikalau tu tuan-tuan ghayah, dan jikalau tu dia panggil ghayah, walaupun kemudian selepas daripada sudah ia seorang itu niat mangkat hadas, lepas dia niat dah tuan-tuan, baru yakin ia seorang itu ada hadas sebelumnya. Tak boleh. Dia kena yakin belum niat. Maka jawab, tiada sah wuduknya. Tak sah wuduk walaupun dia yakin lepas ambil wuduk. Tak boleh. Dia kena yakin belum ambil wuduk tu. Settlekan belum. Kerana apa? Kerana masa ia seorang niat mangkat hadas itu, ia syak ada hadas. Sedangkan peraturan yang diperuntukkan nombor 11 ni tuan-tuan, mesti yakin ada hadas baru boleh ambil wuduk. Dia relate dengan peraturan. Peraturan kena yakin ada hadas. Kalau syak ada hadas, tak boleh ambil wuduk. Tu. Habis. Yakin apa? Ia syak ada hadas, bukan tahqiq. Bukan tahqiq ni panggil badal syak. Macam mana syak ada hadas tu? Bukan tahqiq ada hadas, bukan pasti ada hadas. Badal ni maknanya dia nak panggil apa? Nak menerangkan lagi syak. Tu dipanggil badal. Bersalahan lainlah asalnya. Asalnya seorang itu ada hadas. Ada hadas ni tak ada wuduk. Lain dengan seseorang itu asal dia memang tak ada wuduk. Kemudian ia syak. Ni lain tuan-tuan. Lain pun konsep sama, cuma nak tengok asal. Kalau asal itu dia tak ada wuduk, tuan-tuan, maka sah niat dia. Kalau asal itu ada wuduk, syak tak memberi kesan, kira asal. Tu kita panggil idza sabata aslu tu. Kaedah panjang yang biasa kita ada sebut, idza sabata aslu fil hilli awil hirmati awin taharati awin najasati fala yazulu illa bil yaqin. Tidak akan hilang yang syak itu illa melainkan hilang itu yakin. Ni tak yakin tak memberi kesan. Dia kira asal itu. Kalau asal itu hilli halal, kira halal. Kalau asal itu hirmati haram, kira haram. Kalau asal itu taharah suci ada hadas, kira ada hadas. Kalau asal itu ada wuduk, kira ada wuduk. Itu dia panggil kaedah kembali kepada asal. Ini bersalahan asal ia ada hadas, tiada wuduk. Kemudian ia syak, kemudian datang ragu-ragu, adakah ia sudah ambil wuduk atau belum? Ambil wuduk ke belum? Wuduk ke belum? Wuduk ke belum? Asal tak ada wuduk. Tu. Maka ia mengambil wuduk serta syak itu dalam keadaan ragu-ragu. Tapi ingat, asal dia tak ada wuduk. Asal dia tak ambil wuduk. Tiba-tiba datang tadi tuan-tuan, contoh datang tadi nak cepat, terlupa ambil wuduk. Tiba-tiba ketika dia nak solat duha di surau, syak, ragu-ragu. Ambil wuduk. Ambil ke tak ambil wuduk? Ambil ke tak ambil? Ambil ke tak ambil? Dikira asal. Asal wuduk ada? Tak ada. Asal memang tak ambil wuduk pun, dikira asal, tidak ada wuduk. Kalau ambil wuduk ke belum, ambil wuduk ke belum, ambil wuduk ke belum, kira asal tu pun. Asal memang tak ambil wuduk pun. Maka jawab dia, maka ia mengambil wuduk serta dalam keadaan syak itu, maka iaitu sah. Sah. Kenapa sah? Kerana asal dia tak ada wuduk. Asal dia tak ada wuduk. Kan cara peraturan nak ambil wuduk, yakin tak ada wuduk. Kalaulah walaupun dia ragu-ragu, tapi asal dia kena tengok asal. Itu penting kaedah ni tuan-tuan. Kerana apa? Sah. Kerana asalnya ada hadas. Asal ada hadas. Tu. Dia ada kaedah lain, tapi saya tak nak sebutlah kaedah lain tu tuan, takut ni. Bagi kaedah satu dulu, idza sabata aslu tu dulu. Ada lain kaedah lain. Kaedah lain tu dia panggil apa tuan? Dia panggil asal menepati yakin dan syak. Wuduk atau tak ada wuduk tu dipanggil zahir. Tu biar dulu waktu. Jadi zahir di intibar ghalib zon, biar dulu yang tu. Kita ambil kaedah-kaedah yang popular dulu. Kaedah lain tu dia agak ni sikit, biar dulu. Nanti dah okey kaedah popular tu, baru kita tambah kaedah baru. Habis yang terakhir tu, yang ke-12. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan ke-12-nya. Jadi kesimpulan tuan-tuan, kaedah ini tuan-tuan boleh implement dalam semua situasi.
Bukan wuduk je. Bukan wuduk saja. Kembali kepada asal ni tuan-tuan. Kembali kepada asal kain ini boleh diimplement dalam semua isu. Wuduk kita dah tahu cara. Batal tak tengok asal. Kalau asal tidak ada, dikira tidak ada. Rekaat 3-4. Ambil asal 3 tambah 1. Jangan ambil 4 tu ragu-ragu. Ambil yang asal, yakin. Ambil yang asal. Kaedah ini dikira. Macam contoh dulu tu pada sekarang ni tak berlakulah. Dulu isu binatang import, sembelihan lembu import. Ragu-ragu pada sembelihannya. Di sana siapa sembelih ni? Contohlah dulu, sekarang ni tak jadilah sebab dah ada jakim pantau. Jakim hantar orang di sana, penyembelihan di sana. Kalau penyembelihan di tempat di sana luar negara tu tak ada dalam senarai jakim, maka jakim tak akan bagi orang panggil apa? Sijil, orang panggil apa tu? Halal tu kan. Contoh isu asalnya kita syak pada sembelih. Orang Islam ke tidak? Orang Islam ke sembelih? Ataupun sembelih ke tidak? Sembelih ke tidak? Kembali pada asal. Asal tak sembelih tuan-tuan. Binatang asalnya tak sembelih, tak boleh makan. Kalau syak pada sembelihan tak boleh makan tuan-tuan. Tak boleh makan. Jadi haram kita makan, termasuk makan bangkai. Kenapa? Kerana syak pada sembelih kembali pada asal tak sembelih. Dan ke-12, basuh anggota yang bertambah. Ini pemudah kita ekspreskan tuan-tuan. Dia nak cerita ni tuan-tuan, yang nombor 12 ni setengah kitab tak ada. Kitab yang besar ada. Kitab kita ni dilitir sikit, dia ada. Jadi isu dia tuan-tuan, basuh kalau kadar wajib itu nombor 11. Faham? Nombor 10 tadi. Ini bukan kadar wajib ni. Ini basuh anggota yang lebih. Anggota yang lebih. Tangan tuan-tuan ada 3. Tangan ada 3. Kaki ada 3. Itu panggil anggota lebih. Isu yang kedua, juzub anggota lebih. Beza hukum tuan-tuan, beza hukum. Jari sepatut 10, tiba-tiba ada 11. Hukum berbeza. Ini kena tahu. Kalau anggota lebih, itu lebih mudah hukum dia. Kalau jari yang lebih, ini jangan samakan. Kalau jari lebih, kaki lebih 10, jari kaki 10, jari tangan 11. Jari kaki 11, jari tangan 11, wajib basuh semua. Sebab juzub anggota sama ada yang baru tumbuh ataupun asal, semua wajib basuh. Tapi kalau anggota bukan juzub, anggota kaki baru tumbuh, tangan baru tumbuh, yang baru yakin tak wajib basuh. Tapi kalau tak yakin, wajib basuh. Ini dia nak cerita tak yakin. Basuh anggota yang bertambah. Anggota tuan-tuan, anggota yang baru tumbuh. Anggota bertambah, baru tumbuh. Yang serupa, yang sama. Kalau daging tumbuh tak sama, tu bukan tangan. Ni, tumbuh daging lebih. Lengan, lebih daging je, bukan tangan pun. Itu baru tumbuh, tak wajib basuh. Tama-tama dia berada di luar kawasan. Tapi kalau tumbuh kat sini ni tanganlah. Daging tumbuh dalam kawasan tangan, kita dah belajar wajib basuh. Ini bukan daging tumbuh ni, anggota. Yang sama dengan anggota yang asal. Yakni yang kata sama tu, ia tidak tak kenal. Yang mana anggota asal, dia tak kenal. Mana anggota asal ni? Tak kenal, confused. Mana anggota asal yang baru tumbuh tu? Kalau asal memang dia tu jenis 3 tangan, memang wajib basuh tu pun. Kita dah belajar. Ni kan pihak ni ada 4 tangan, wajib basuh ke 4. Pihak kanan ada 5 tangan, wajib basuh 5-5. Dada ada 2 tangan, sotong 2 tangan dada, tak wajib basuh. Sebab wajib basuh tangan pihak kiri dan wajib basuh tangan pihak kanan. Tu kena istilah kita dah belajar bab wuduk kan. Rasa dah belajar bab wuduk. Bab wuduk tu basuh tuan-tuan, basuh tangan kanan. Apa maksud dia? Basuh tangan yang berada pada pihak kanan. Asalkan dia berada pada posisi kanan, wajib dibasuh. 2 tangan, 3 tangan, 4 tangan, ke semua tangan yang asal. Ini kita bincang ni tangan yang baru tumbuh. Kalaulah kita tak kenal mana yang baru tumbuh, wajib basuh ke semua.
Kalau yang asal wajib basuh tu mana? Jangan confuse. Itu kita dah belajar dalam bab wudu. Sebab ada isu tu, tangan dada, di dada naik tangan, di dada naik tangan, tumbuh tangan di dada. Walaupun tangan pendek je macam tu, tangan panjang kacau juga tuan. Nak pakai baju payah. Itu tak wajib basuh tangan. Sebab wajib basuh kanan dan kiri. Okay, kita tengok lagi. Dan yang mana anggota yang baru jadinya, dia tak kenal mana asal, mana yang anggota baru. Maka jawab dia, maka wajib basuh kedua-duanya. Wajib basuh kedua-dua. Sebab kita tak kenal hak mana baru tu. Tak kenal. Janganlah berlaku tuan-tuan. Ni nak cerita, hukum dah ada. Cerita ni hukum, panduan hukum dah ada. Ni manual hukum ni. Berlaku kes, dah ada hukum. Tak perlu cari. Tiba-tiba bangkit besok tuan-tuan, ada 4 tangan. Memang confirm lah. Itu kita tahu hak mana tumbuh. Itu tak ada masalah apa pun. Hak baru tumbuh. Ini dia confuse mana baru tumbuh. Dan yang maka wajib basuh kedua-duanya. Seperti mana anggota baru ni? Seperti 2 tangan, satu yang asal dan satu yang baru jadi, baru tumbuh. Maka ia seseorang itu tiada tiada kenal yang mana asalnya, yang mana tangan asalnya, dan yang mana baru jadi, baru tumbuh. Mana baru tumbuh? Maka wajib basuh kedua-duanya. Adapun ni lain, muqabil dia panggil. Adapun jika ia kenal yang asal, anggota yang asal, tangan yang asal, dan yang baru, tangan yang baru jadi, baru tumbuh, maka wajib basuh yang asal jua, yang asal sahaja. Apa maksud sahaja? Tiada wajib, tu badal. Tiada wajib basuh yang baru jadi, yang baru tumbuh. Inilah anggota bertambah. Ini hukum anggota yang tumbuh. Anggota bukan juzub. Adapun ni cerita juzub. Adapun juzub yang ni jari, tu panggil juzub. Jari kaki, jari tangan, lain hukum dia. Adapun juzub anggota yang bertambah, seperti jari yang asalnya 10, kemudian bertambah jadi 12 atau lebih daripada 12, sama ada kenal yang asalnya atau tiada kenal, macam tu kenal tu kan, maka wajib basuh sekalian yang asal dan baru. Wajib basuh yang baru, yang asal wajib, sebab itu juzub bukan tangan. Inilah hukum, inilah ni hukum. Inilah hukum tertentu pada wuduk sahaja. Hukum daripada awal tadi tu, hukum dua-dua tadi, hukum anggota bertambah dan hukum juzuk bertambah. Anggota lebih, tangan lebih, baru yang asal. Kalau kenal baru tak perlu basuh, tak kenal baru wajib basuh dua-dua. Tapi kalau juzuk, kenal tak kenal yang baru, wajib basuh ke semua. Ini dua isu ni. Hanya fokus ataupun merujuk pada wuduk. Mandi tak jadi isu. Mandi ke semuanya wajib basuh, tumpah. Apa saja ada, tangan lebih, jari lebih, baru ataupun asal, tetap wajib basuh. Mandi. Itu ni cerita. Adapun pada mandi, maka wajib basuh sekalian anggota. Sama ada asal atau yang bertambah. Sama ada serupa sama dengan yang asalnya atau tiada sama dengan yang asal. Baik. Saya tuan-tuan, ini tajuk terakhir. Tajuk terakhir untuk wuduk dan juga mandi. Sebelum kita berpindah ke topik baru, air. Okey tuan-tuan, kita ada masa 10 minit tuan-tuan, sebelum break. Bernafas sekejap untuk kita habiskan tajuk terakhir. Tajuk ni tuan-tuan, dia simple. Saya akan expresskan dalam masa lebih kurang 10, tak sampai 10 minit lah. Kita akan break 10.40, 20 minit minum, macam biasa sebelah masuk balik. Ini ni tuan-tuan, tajuk ni saya akan expresskan. Sebelum saya baca, saya akan view dulu supaya saya boleh express. Okey, dia simple. Apa tajuk dia? Ini ilmu awal untuk in case berlaku pada kawan-kawan keluarga kita ataupun kita sendiri, waliyadzubillah, minta jauh. Iaitu penyakit yang dibalai ataupun dia diuji oleh Allah Ta'ala. Penyakit yang kita panggil sentiasa keluar sebab bagi hadas. Keluar darah
keluar air kencing, keluar kentup angin, sehingga tidak ada ruang sedikit pun masa sempat untuk mendirikan solat. Macam mana dia nak buat? Ada panduan. Wuduk dia, ada panduan dalam wuduk dia. Contoh tuan, kentut dia ni tak boleh nak break untuk menyelesaikan 4 rakaat. Tak boleh. Dia boleh bertahan kentut dia tuan dalam masa 1 minit saja. Tak sempat 4 rakaat. Tak sempat. Maka dia kena buat peraturan tambahan dalam wuduk dia. Kena tambah 5 peraturan tambahan dalam wuduk. Tak boleh dia ambil wuduk macam biasa. Tak boleh. Maksudnya wuduk basuh 4 macam biasa. Basuhan tu biasa. Tetapi ada peraturan tambahan. Ini perlu untuk kita tahu, terutama kita handle orang-orang yang sakit. Kita handle datuk-datuk kita sakit, ayah kita dan sebagainya. Ini peraturan yang kita perlu tahu. Dia peraturan apa tuan? Syarat sah wudu orang yang ada darurah. Itu tajuk dia. Dalam bahasa lain tuan akan bertemu satu istilah, nama dia wudu sahibud darurah, bahasa Arab. Sahibud darurah, bahasa kita wudu orang yang ada penyakit. Darurah ni kecemasan. Orang yang berada di dalam keadaan yang kes tertentu, dipanggil special case. Nak panggil darurah ni, nak panggil kecemasan ataupun nak panggil terdesak ni tuan, dia kena ada penyakit lah. Bukan tak ada penyakit macam kita, tak boleh. Kita tak boleh buat peraturan tambahan ni. Dia, penyakit dia itu dibalai ataupun diuji oleh Allah Ta'ala sehingga tidak ada ruang dan masa untuk menyempurnakan solat secara adab, secara biasa macam kita. Tak boleh. Keluar angin 2 minit bertahan, terus keluar angin, keluar angin. Ataupun darah sentiasa keluar, bukan haid, bukan nifas, tapi istihadah. Banyak kes ni tuan. Kes orang yang dia pertukaran berlakunya, panggil pertukaran hormon, menyebabkan dia bukan haid, nifas bukanlah sebab bukan melahirkan anak. Dan bukan juga haid. Tapi darah apa? Darah istihadah. Macam mana dia nak solat? Ada tata cara dia. Ini tata cara solat orang yang keluar darah dalam keadaan yang bukan haid, bukan nifas. Okey, kita dah sebut sebelum daripada ni. Dia ada lebih kurang 4 kes tuan. Penyakit ni biasa-biasa. Pertama, kes silsil bol. Silsil bol iaitu kencing keluar selalu. Yang kedua, kes silsil rih, angin keluar selalu. Yang ketiga, silsil dam, darah keluar selalu. Itu 3. Okey, bermula syarat sah wudu orang yang ada darurah seperti orang yang silsil bol, orang yang selalu keluar air kencing, atau istihadah, silsil dam, 15 perkara. Dia buat di sini 2 je contoh tuan. Jadi dia buat di sini silsil bol, air kencing keluar. Silsil rih dia tak buat. Silsil rih ni angin. Silsil dam itu darah. Baik. 15 perkara. 15 perkara apa dia? 12 perkara barang, perkara yang telah tersebut. 12 kita bincang tadi, tambah 3. Basic 3 lah. Dia sebenarnya 5 ke semuanya. Cuma basic 3. Litirnya ada 5. Basic 3 tu, kemudian tambahan tu 2 tu 5. Kita tengok 13 tuan. Sebelum tuan tengok 13, saya cerita dulu 5 tuan supaya ada kerangka dalam minda. 5 tambahan wudu orang yang ada penyakit ini. Dia kena tambah 5 peraturan. Apa dia? Pertama tuan, dia panggil istinja. Pertama istinja. Apa dia istinja? Basuh tempat keluar najis. Air kecil duk keluar selalu, meniti selalu tuan. Air ketika meniti tap. Sebelum ambil wudu, kena istinja. Langkah pertama istinja. Bersihkan dulu air kencing kita, bersih dulu. Langkah kedua apa? Langkah keduanya tahafuz. Tahafuz ni lepas bersih kita balut, kemas.
Tak kisah nak guna apa, tak kisah. Guna pampers boleh, kain biasa boleh. Balut, kemas. Cuma kena tahu kadar kemas itu yang kita kena tahu. Kemas supaya tak keluar, tak menitis. Kalau menitis tuan-puan, tak sah. Kena buka buat lain. Tu kena jaga. Sebab itu langkah kedua perlu tahu. Iaitu balutan kadar zon tak menitis keluar. Saiz tebal dia, kadar zon kita tahu air kecil darah mana kita. Kalau menitis tu dalam masa 4 minit tuan-puan, balutan setengah inci contohlah tuan-puan, balutan dia punya pampers kita tebal. Setengah inci pampers kita. Boleh menitis? Tak menitis dah. Okey, baru lulus. Nombor 3 tuan-puan, pertamanya istinja, yang keduanya tahaffuz, yang ketiganya dia panggil apa? Yang ketiganya ialah wuduk. Yang ketiga baru terus mengambil wuduk. Dia tak boleh terus ambil wuduk secara normal. Dia tak boleh. Orang yang ada special case, penyakit tertentu ni tuan-puan, dia tak boleh ambil wuduk terus secara orang normal macam kita. Tak boleh. Sebelum ambil wuduk, dia kena follow langkah pertama, istinja, suci semua najis dia. Kalau air kecil, suci. Kalau darah keluar tu, sucikan darah. Yang kedua, balut. Hari ni mudah pakai pampers je tuan-puan. Ambil pampers tebal, kadar tak menitis air kecil dia tu dah menitis, tapi tak keluar. Barulah sah kadar balutan itu. Kadar pampers dia nak guna tu, pastikan pampers dia nak guna selama dia 4 minit ke 5 minit dalam solat, tak menitis, tak akan keluar, tak akan bocor pampers. Dan ketiga, langkah ketiga, baru dia ambil wuduk. Buat 2 benda, baru ambil wuduk. 3 tutupan asas. Dia ada 5 semua. Tambah nombor 4, apa dia? Nombor 4 ini dia mesti mualat. Mualat ni berturut-turut, jangan delay, jangan tangguh, jangan stop dengan urusan lain. Dia kena segera. Segera apa? Segera di antara istinja, basuh kencing tadi yang duk menitih tu, basuh. Lepas basuh dia tak boleh delay, tak boleh tangguh. Dia kena terus dengan tahafuz. Dia kena terus dengan panggil apa? Pakai pampers. Dan di antara pampers dengan solat tuan-puan, dengan ambil wuduk, dia kena segera. Dia tak boleh lepas pakai pampers, sembam dulu. Lepas pakai pampers, buat kerja lain dulu. Tak boleh. Dia kena mula balik awal. Kalau dia buat kerja lain, lepas pakai pampers, tak ambil wuduk segera, dia kena buka balik, suci balik, pakai pampers balik, baru boleh ambil wuduk. Dan wuduk pula tuan-puan, selepas ambil wuduk, segera. Tak boleh delay, tak boleh stop. Seterus dengan solat. Dia tak boleh. Dia tak boleh kita nak sembam dulu macam orang biasa, macam kita ambil wuduk, lepas ambil wuduk sembam dulu, ataupun pergi merata baru solat. Tak boleh. Lepas wuduk tuan-puan, terus dia kena solat. Itu nombor 4. Dan nombor 5, dia ada 5 peraturan tambahan. Peraturan yang kelima tuan-puan, mesti buat ke semua ini, ataupun ambil wuduk ini, ataupun bersuci ini, mesti dibuat ke 4 langkah ini dalam waktu. Tunggu masuk waktu dulu. Tak boleh prepare wuduk belum masuk waktu. Contoh dia ni, masalah isu dia prostat. Jadi air keluar, air menitis selalu. Macam kita orang-orang prostat masalah biasa, dia tak ada isu menitis air, tak ada masalah apa pun. Tapi orang yang dah kencing tak lawas ni dah kritikal, asyik menitis dalam seluar, dalam pampers, dia tak boleh belum masuk waktu dah prepare, tak boleh. Peraturan dia masuk waktu dulu baru dia ambil. Kenapa? Al-illatul ba'isahnya ialah, ulama sebut untuk meringankan najis yang keluar di dalam pampers itu. Najis itu dimaafkan, tak batal solat, sebab dia dah follow peraturan yang diperuntukkan dalam panduan wuduk orang yang special case ini. Ini 5 peraturan tambahan wuduk bagi orang yang ada masalah. Baik, settle. Kita dah tahu, kemudian saya akan ekspreskan baca. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Okey, dia kata wuduk orang yang masalah kencing tak lawas, masalah darah kelalu keluar, dan masalah angin. Masalah angin keluar, yang ni kentut sedia, kentut selalu, mesti
Ada 15 perkara yang perlu dia jaga. 12 perkara yang telah tersebut dan tambah 3. 3 ni asas. Dia ada 5 semua. Mana 3? Dan ke-13-nya mendahulukan istinja. 13-nya dia istinja. Dan tahaffuz artinya dia campur. Kita asingkan. Tahaffuz artinya jaga dengan bahawa disumbat dan balut. Ini bahasa lama tuan-tuan, semua bahasa-bahasa lama. Dengan bahawa disumbat dan balut dan cawak atas mengambil wuduk. Ini bahasa-bahasa lama. Dia campur pula dengan bahasa Kedah. Ada orang Kedah, pengarang orang Kedah tuan-tuan. Dia campur ikat kemas. Cawak tu maksudnya ikat bagi kemas. Kalau hari ni pakai pampers lah. Tahfuz tu maksudnya kita balut. Tu mana tahfuz. Balut kemas kadar tak menitis najis itu. Itu masuk tahfuz. Dan ke-14, wajib muwalat antara istinja, basuh dan tahfuz dan balut, dan antara balut dan wuduk, dan antara wuduk dan sembahyang. Itu muwalat wajib. Dan ke-15, dibuat sekalian yang 3 ini, istinja, balut, wuduk, apabila sudah masuk waktu. Sudah masuk waktu. Baik, penutup tuan-tuan. Penutup dia 5 peraturan tambahan bagi orang wuduk yang special case ini. Kita dah tahu. Nak tahu pula niat. Silap niat tak sah tuan-tuan. Ada orang yang tak tahu, air kencing duk menitis selalu ni, keluar tak ataupun tak seminit tak 30 saat tak 30 saat tak mengalir tu, walaupun tak menitis ni contoh tu, tapi dia meleleh 30 saat meleleh 30 saat meleleh. Tiba-tiba apa dia niat, aku mengangkat hadas kecil, aku ambil wuduk. Tak sah niat dia. Macam mana nak ambil wuduk dalam keadaan berlaku perkara yang jadi wuduk, jadi hadas? Manik duk buat. Maksudnya benda yang duk berlaku hadas tu duk keluar. Perkara yang batal wuduk duk berlaku. Perkara batal wuduk duk berlaku. Dia nak niatkan berlawanan niat dia dengan perkara yang duk keluar. Tak boleh, tak sah. Habis macam mana cara niat dia? Sama konsep dengan tayamum. Tengok. Dan lagi tiada sah wuduknya wuduk orang yang darurah dengan niat mengangkat hadas. Tak sah. Dan wajib niat pada wuduknya. Macam mana nak niat tuan-tuan? Dia ada 3 level niat. Pertama, niat mengharuskan sembahyang wajib. Yang kedua, niat mengharuskan sembahyang sunat. Yang ketiganya, niat mengharuskan pegang Quran. 3 standard niat dia boleh pilih. Tapi biasanya tuan-tuan kita pilih standard yang tinggi, mengharus sembahyang. Apabila kita niat standard yang tinggi, mengharuskan sembahyang wajib, kita boleh buat sembahyang sunat, kita boleh pegang Quran dengan wuduk itu, boleh. Dia formula dia sama. 1 kali wuduk hanya diperuntukkan 1 sembahyang fardu, tak boleh lebih. Dia sama dengan tayamum, tak boleh lebih. Maghrib sembahyang lain. Maghrib nak solat isyak wuduk lain. Walaupun wuduk dia tak batal, tapi kena buat prosedur lain. Sebab dibenarkan 1 fardu saja, kena buka balik. Kena buka balik dia punya balutan dia itu, balut baru. Sebab apa? Sebab dia tak nak membanyakkan najis. Najis dimaafkan sekadar peruntukan yang telah ditetapkan. Contoh sekadar 4 minit untuk dia sembahyang. Nak sembahyang fardu lain tak boleh dah. Kena buka balik. Sebab najis duk keluar kan. Tu dia nak meringankan najis. Okey, tengok 3 standard tadi. Hanya wajib niat pada wuduknya. Wuduk orang yang sahibud darurah, mengharuskan fardu sembahyang. Seperti dikata nawaitu istibahatas salata mafrudata. Sahaja aku mengharuskan sembahyang yang wajib. Tu yang di fardu tu yang wajib. Maka dia boleh guna macam mana? Maka disembahyang dengan dia dengan wuduk tadi 1 fardu sahaja. Tak boleh lebih. 1 fardu sembahyang saja. Dan beberapa banyak sembahyang sunat. Boleh sembahyang sunat banyak, boleh. Contoh tuan, maghrib kita ambil wuduk cara ni. Wuduk
dengan kes ni. Kemudian kita selepas ambil maghrib, kita boleh sembahyang ba'diyah, kita boleh sembahyang sunat awabin ataupun sunat apa saja, boleh banyak pun tak apa, selagi tak batal wudu. Tapi tak boleh dah guna isyak, tak boleh. Isyak kena buka lain, kena istinja lain, istinja lain, buka balut lain, ambil wudu. Punca apa kalau orang tanya kenapa nak kena buka lain? Kerana ulama ataupun hukum nak meringankan najis yang berada dalam pampers itu. Najis itu dimaafkan, najis itu saja dimaafkan. Berlaku najis lain tak dimaafkan, batal sembahyang. Contoh tu apa nak? Dia air kencing menitis, tiba-tiba dalam solat dia kentut, batal sembahyang dia, sebab batal wuduk dia. Dia kata tu duduk menitis air tu tak batal, kentut pun sama, perkara batal juga. Hanya dimaafkan untuk keluar najis itu saja yang dimaafkan. Jangan buat perkara batal wuduk lain. Jangan duduk kentut sambil sembahyang, tak boleh. Perkara wuduk lain tak boleh buat. Itu dipanggil meringankan. Habis, itu standard pertama. Standard yang kedua, dan boleh menanggun Quran dan menyentuh Quran. Atau standard kedua, atau niat nawaitu istibahatas salati, sahaja aku mengharuskan sembahyang. Maksud sini tuan-puan sembahyang sunat. Kalau dia tak sebut sunat dalam terma agama, cara niat umum, itu refer kepada sunat. Tapi kalau dia sebut wajib, jadi wajib. Kalau dia tak sebut wajib, jadi sunat. Ini contoh, dia tak sebut pun sunat, jadi sunat. Saja aku mengharukan sembahyang saja umum. Atau nawaitu istibahatas salati masnunati, saja aku mengharukan sembahyang di sunat. Ini direct dia sebut, sama. Maka disembahyang dengan dia beberapa sunat, boleh. Kalau niat harus sembahyang sunat, boleh sembahyang sunat banyak mana pun, tapi tak boleh sembahyang wajib. Dan menanggung Quran boleh, dan menyentuh Quran boleh. Dan tiada harus, ini haram lagi tiada sah, disembahyang fardu dengan ini niat. Dengan niat ni tak boleh sembahyang fardu. Dia tak boleh naik ke atas. Atau niat ketiga, last, nawaitu istibahata massal Quran, sahaja aku mengharukan sentuh Quran. Wudu aku ni untuk nak boleh pegang Quran. Maka harus pegang Quran dan harus sentuh Quran dan menanggung Quran, dan tiada harus sembahyang fardu dan sembahyang sunat dengan wudu ini. Wallahu a'lam. Insya-Allah tuan-tuan, kita masuk topik baru. Bulan depan kita akan sambung topik baru, iaitu kategori air di dalam mazhab kita. Air mutlak, dan juga 3 jenis air lain. InsyaAllah kita akan detailkan dalam kitab kita ini kategori air. Baik, kita break macam biasa tuan-tuan, lebih kurang 20 minit. Kita akan sambung kitab yang kedua dalam lebih kurang pukul 11, 5 minit kita akan sambung. Sebab kita dah terlebih 11-10 minit kita sambung tuan-tuan. Kita dah terlebih masa. Kita sambung 11-10 minit.